Halo murid-murid, kita berjumpa lagi. Cikgu berharap semua murid-murid dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa gembira bersama keluarga, dan yang paling penting, teruskan semangat mahu belajar subjek perniagaan. Baiklah, kita teruskan 3.5, menghasilkan visi, misi, dan objektif perniagaan tertentu. Jelaskan faktor-faktor untuk menetapkan VMO ataupun visi, misi, dan objektif perniagaan. Kita lihat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan VMO perniagaan. Faktor yang pertama, titik pulang modal. Yang kedua, faktor pertumbuhan sesebuah perniagaan. Faktor memaksimumkan keuntungan, faktor daya saing, faktor share pasaran, faktor jualan, dan seterusnya faktor penyediaan perkhidmatan. Selepas ini kita akan lihat satu demi satu faktor-faktor ini. Terangkan titik pulang modal dalam kurungan TPM sebagai faktor penetapan VMO ataupun visi, misi, dan objektif perniagaan. Mari kita lihat yang pertama, apa itu titik pulang modal? Mungkin kita seringkali mendengar titik pulang modal ini juga dipanggil balik pokok, ataupun tiada keuntungan. Jadi dia merupakan satu kaidah untuk menentukan tahap kuantiti jualan sesebuah perniagaan, di mana jumlah hasil jualan itu mestilah sama dengan jumlah kos jualan. Ingatlah murid-murid, jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos jualan. Juga menunjukkan modal itu diperolehi semula, tiada keuntungan ataupun tiada kerugian. Kenapa perlu TPM? Jadi tujuan TPM ini ialah pertama, memastikan sesebuah perniagaan itu mampu kekal dalam pasaran. Yang kedua, menjadi ukuran asas bagi sesebuah perniagaan yang baharu. Menjadi ukuran asas bagi sesuatu produk baharu yang dihasilkan. Dan seterusnya bertujuan untuk meramal kuantiti output yang perlu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Mari kita lihat graf titik pulang modal. Paksi menegak itu menunjukkan harga atau kos atau hasil dalam ringgit Malaysia. Paksi mendatar itu merupakan kuantiti. Kemudian kita ada satu garis. Itu menunjukkan jumlah hasil. Satu garis yang mendatar, yang memotong garis jumlah hasil itu merupakan kos tetap. Ingatlah murid-murid, garis lurus mendatar itu adalah kos tetap. Kemudian kita ada lihat garis berwarna merah itu menunjukkan jumlah kos. Di mana jumlah kos itu adalah sama dengan jumlah kos tetap tambah dengan kos berubah. Jadi kita lihat di manakah TPM. Kita anggap TPM itu adalah di antara jumlah kos adalah sama dengan jumlah hasil. Jadi dia bersilang di antara dua garis ini. Ini kita panggil sebagai titik pulang modal ataupun TPM. Jadi ini merupakan graf TPM. Jika perniagaan mengeluarkan kuantiti produk kurang daripada Q1 ataupun kuantiti 1, perniagaan itu mengalami kerugian. Di manakah kedudukan kerugian perniagaan itu? Sebelah situ kita lihat
warna jingga. Oke, merupakan kawasan kurang daripada Q1 yang menunjukkan perniagaan itu mengalami kerugian. Oke. Seterusnya, jika perniagaan mengeluarkan produk lebih Q1, perniagaan itu mengalami keuntungan. Kalau kita lihat lebih daripada Q1 dan ke atas, kawasan yang berwarna kuning itu menunjukkan keuntungan. Jadi itu adalah keuntungan. Jadi di sini kita ada satu formula TPM. Ini sangat penting bagi murid-murid kena ingat atau kena hafal. TPM itu ialah kos tetap per harga seunit tolak dengan kos berubah seunit. Ingat ya, kos tetap itu ada di atas, bahagikan harga seunit jualan tolak dengan kos berubah seunit. Bahagian ini dianggap penting. Terangkan pertumbuhan perniagaan sebagai faktor penetapan VMO perniagaan. Apa itu pertumbuhan perniagaan? Di mana merupakan hasil perniagaan itu meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat organisasi. Perancangan untuk meningkatkan hasil jualan ataupun merangsang pertumbuhan perniagaan. Ini adalah matlamat utama perniagaan dalam pertumbuhan perniagaan. Kita ada dua bahagian. Yang pertama, merancang untuk membuka lebih banyak cawangan. Ini salah satu bahagian ataupun ciri yang menunjukkan perniagaan itu sedang bertumbuh. Di mana bahagian perancangan membuka lebih banyak cawangan ini, dia akan menggunakan keuntungan perniagaan itu untuk membuka lebih banyak cawangan. Supaya dapat meluaskan lagi pasaran perniagaan. Yang kedua, dapat membesarkan perniagaan sedia ada. Jadi ini menunjukkan perniagaan itu sedang bertumbuh, di mana dapat menawarkan lebih banyak barang-barang dan perkhidmatan. Seterusnya dapat meningkatkan jualan perniagaan. Bahagian ini dianggap penting. Terangkan memaksimumkan keuntungan sebagai satu faktor penetapan VMO perniagaan. Kita lihat apakah maksud memaksimumkan keuntungan. Di mana perniagaan itu mendapat keuntungan yang banyak hasil daripada kecekapan penggunaan sumber-sumber perniagaan yang ada dan kos dapat dikurangkan. Maksudnya semakin tinggi hasil dengan kos yang semakin kurang, maka semakin tinggilah keuntungan perniagaan. Apakah maksud meminimumkan kos? Di mana perniagaan dapat mengurangkan pembaziran sumber-sumber yang ada dan pada masa yang sama pengeluaran semakin bertambah. Apakah maksud untung? Untung itu merupakan pulangan yang diterima hasil daripada perniagaan tersebut. Formula mengira untung. Untung ialah jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Ingatlah murid-murid, untung ialah jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Manakala jumlah hasil itu pula ialah harga seunit jualan darab dengan kuantiti.
Oke, ingat murid-murid, jumlah hasil ialah harga seunit jualan darab dengan kuantiti. Seterusnya, apa itu jumlah kos? Oke, jumlah kos itu ialah kos tetap tambah dengan kos berubah. Oke, dan kos berubah pula merupakan kuantiti output darab dengan kos berubah seunit. Baik, seterusnya kita lihat kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Kenapa keuntungan itu sangat penting kepada sesebuah perniagaan? Oke, sebagai modal pusingan untuk terus meneruskan operasi perniagaan. Oke, sebagai pulangan kepada pemilik perniagaan supaya dapat membantu sesebuah perniagaan itu untuk berkembang pada masa akan datang. Oke, seterusnya dapat menjalankan tanggung jawab sosial. Oke, bahagian ini dianggap penting. Terangkan daya saing sebagai faktor penetapan VMO sesebuah perniagaan. Oke, kalau kita lihat gambar ini menunjukkan ataupun melambangkan beberapa perniagaan dalam pasaran yang cuba untuk bersaing antara satu sama lain. Oke. Maksud daya saing. Oke, kemampuan sesebuah organisasi perniagaan untuk terus beroperasi dalam industri yang diceburi. Di mana yang paling penting ialah perniagaan itu dapat meningkatkan keuntungan perniagaan. Oke, terdapat 5 faktor kemampuan perniagaan untuk terus bersaing ataupun bertahan. Secara ringkasnya, faktor keuangan dalam perniagaan itu. Oke, faktor sumber manusia dalam perniagaan itu. Faktor penggunaan teknologi dalam perniagaan tersebut. Faktor jaringan dan seterusnya. Faktor pemasaran dalam perniagaan tersebut. Oke, mari kita lihat secara terperinci untuk faktor keuangan. Oke, faktor keuangan ini merupakan modal keuangan yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan. Oke, modal keuangan ini sebenarnya diperolehi melalui pelaburan ataupun mungkin melalui pembiayaan. Baik, pengurusan risiko keuangan adalah semakin cekap dan penjadualan membayar semula modal keuangan dapat menguatkan lagi sistem keuangan. Oke, di mana sesebuah perniagaan yang cekap untuk menyelesaikan hutang perniagaan, oke, perniagaan itu mampu untuk terus bersaing. Seterusnya, sumber manusia. Oke, merupakan pekerja yang dapat menyumbangkan tenaga dalam sesebuah organisasi. Oke, tenaga ini disumbangkan mungkin dalam bentuk fizikal ataupun secara mental. Oke, terdapat 3 peringkat pengurusan. Oke, pengurusan atasan, pengurusan pertengahan, dan pengurusan bawahan dalam sesebuah organisasi perniagaan. Oke, dari segi teknologi pula. Oke, organisasi yang menggunakan teknologi baharu sebenarnya dapat meningkatkan lagi produktiviti dan pada masa sama dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos pengeluaran. Dengan itu, organisasi atau perniagaan itu dapat mempercepatkan lagi niaga dan dapat meningkatkan daya saing. Oke, bahagian ini dianggap penting. Terangkan share pasaran sebagai faktor penetapan VMO perniagaan. Oke, apa itu share pasaran?
merupakan peratus penguasaan jumlah pengguna atau pelanggan yang membeli produk yang dikeluarkan oleh perniagaan tersebut berbanding dengan pesaing. Bermaksud, share pasaran ni ialah perniagaan itu dapat menguasai ataupun dapat memperolehi ramai pelanggan atau pengguna dalam pasaran tersebut berbanding dengan perniagaan-perniagaan yang lain. Jika perniagaan itu berjaya menguasai pasaran, share pasaran, imej perniagaan akan meningkat. Dan seterusnya mampu terus kekal atau terus bersaing dalam pasaran. Dengan itu, sudah pasti perniagaan itu dapat memperolehi keuntungan ataupun pendapatan yang tinggi dalam jangka masa yang panjang. Terangkan jualan sebagai faktor penetapan VMO perniagaan. Kita lihat apa itu jualan. Jualan merupakan proses jual dan beli antara penjual dengan pembeli, yang membolehkan kedua-dua pihak ini memperolehi faedah ataupun kebaikan. Biasanya penjual mendapat faedah dari segi keuntungan hasil jualan, dan manakala pembeli pula mendapat kepuasan menggunakan produk yang dibeli. Mari kita lihat bahagian kaedah jualan yang dapat meningkatkan jualan perniagaan tersebut. Mungkin perniagaan itu boleh menggunakan kaedah jualan murah, kaedah menawarkan diskaun harga, kaedah memberi sampel produk, dan seterusnya mungkin perniagaan itu menjalankan kaedah peraduan ataupun pertandingan. Terangkan penyediaan perkhidmatan sebagai faktor penetapan VMO perniagaan. Apa yang dikatakan sebagai penyediaan perkhidmatan? Penyediaan perkhidmatan ini biasanya merupakan aktiviti yang ditawarkan oleh sesebuah perniagaan kepada pelanggan bertujuan untuk menarik minat pelanggan untuk membeli sesuatu produk perniagaan. Antara kaedah yang digunakan oleh sesebuah perniagaan bagi menarik pelanggan. Yang pertama, pembelian secara online. Adanya penyediaan penghantaran barang ke rumah. Adanya kemudahan pembayaran. Kemudian adanya petan membaiki atau membaik pulih produk. 3.6 Kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Apakah kesan-kesan akibat kegagalan mencapai objektif perniagaan? Mari kita lihat apakah kesan-kesan tersebut. Kesan-kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai objektif perniagaan. Yang pertama pastinya jualan perniagaan itu semakin merosot. Bila jualan merosot, keuntungan juga akan merosot. Seterusnya kesan yang kedua, tidak mampu membayar kos perniagaan. Ingat murid-murid, kos perniagaan ini termasuklah kos tetap dan juga kos berubah. Jadi kalau kos tetap ni sebagai contoh sewa tapak perniagaan, tidak mampu membayar sewa, tetapi perniagaan itu masih diteruskan. Seterusnya gagal dalam persaingan. Perniagaan itu tidak mampu untuk terus bertahan dalam pasaran. Kesan yang seterusnya, imej perniagaan turut terjejas. Bila imej perniagaan terjejas, secara langsung akan
mengurangkan keyakinan pelabur ataupun pembiaya daripada bank ataupun institusi kewangan kerajaan, ataupun mungkin juga mengurangkan kepercayaan di kalangan para pelanggan untuk tidak percaya dengan perniagaan ini lagi. Seterusnya, kesan yang kelima, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Maksudnya tidak mampu untuk membuka cawangan ataupun membesarkan saiz perniagaan. Seterusnya kita lihat berikan langkah-langkah penyelesaian bagi mengatasi atau mengurangkan kegagalan mencapai objektif perniagaan. Antara langkah-langkah penyelesaian kegagalan mencapai objektif perniagaan ialah yang pertama, langkah yang perlu dibuat ialah mengurangkan kos. Mengurangkan kos pengeluaran ataupun kos operasi perniagaan. Yang kedua, kalau dapat menurunkan harga produk jualan. Seterusnya, langkah yang ketiga, memperbagaikan produk yang ditawarkan. Bila produk yang berbagai, sekurang-kurangnya ada pasaran untuk produk-produk yang lain. Langkah yang keempat, mengurangkan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Khasnya bagi syarikat sendirian berhad ataupun syarikat awam berhad. Langkah yang seterusnya ialah menggunakan kaedah teknologi baharu dalam pengeluaran. Dan perniagaan yang menggunakan teknologi yang baharu ini biasanya dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran. Dan seterusnya, menyimak semula matlamat perniagaan yang dibuat sebelum ini. Baiklah, kita masuk bahagian yang terakhir, 3.7, faktor-faktor mempengaruhi perubahan visi, misi, dan objektif perniagaan. Kita lihat yang pertama, terangkan dua faktor dalaman yang mempengaruhi perubahan VMO perniagaan. Dengan menggunakan kaedah analisis SWOT, kaitkan kekuatan dan kelemahan bagi faktor dalaman. Baiklah murid-murid, perlu diingat di sini bila kita kaitkan faktor dalaman, kita perlu menggunakan analisis SWOT dari segi kekuatan dan kelemahan. Ingat murid-murid, kekuatan dan kelemahan ini hanya untuk faktor-faktor dalaman. Kalau kita lihat di sini, faktor yang pertama, faktor dalaman, sumber manusia, di mana pekerja diagikan mengikut peringkat pengurusan. Semua pekerja mesti memainkan peranan yang penting bagi menyumbangkan tenaga dan seterusnya dapat memajukan organisasi perniagaan. Pengurusan pekerja yang berkesan dapat menggalakkan pekerja lebih bermotivasi dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti perniagaan. Pihak pengurusan perlulah mengubah visi, misi dan objektif perniagaan jika ada perubahan dalam kuantiti ataupun dari segi kualiti pekerja. Seterusnya kita lihat faktor yang kedua, yaitu faktor dalaman kewangan.
Oke, apa itu kewangan? Merupakan sumber kewangan yang diperolehi melalui modal pemilik, pelaburan, ataupun melalui pinjaman bank, keuntungan, dan juga melalui jualan aset tetap. Jadi sumber kewangan ini adalah sangat penting bagi sesebuah perniagaan yang banyak dapat melaksanakan pelaburan, dan perbelanjaan. Pihak pengurusan perlu mengubah VMO perniagaan jika ada perubahan dari segi kewangan. Baiklah murid-murid, kita pergi bahagian yang seterusnya, terangkan 4 faktor luaran yang mempengaruhi perubahan VMO perniagaan. Dengan menggunakan kaedah analisis SWOT, kaitkan peluang dan ancaman bagi faktor luaran. Perlu diingat murid-murid, untuk mengaitkan faktor luaran, kita perlulah menggunakan analisis SWOT dari segi peluang dan ancaman. Ingat, peluang dan ancaman. Kita lihat faktor luaran yang pertama, yaitu dari segi ekonomi. Baik, ekonomi negara biasanya dipengaruhi oleh kitaran ekonomi, kemudian dipengaruhi oleh dasar-dasar kewangan dan dasar fiskal yang dibuat oleh kerajaan. Jika ekonomi bertumbuh atau berkembang, tahap ini akan memberikan kesan yang sangat baik ataupun positif kepada perniagaan. Sebaliknya, ekonomi merosot, tahap ini akan memberikan kesan yang tidak baik ataupun kesan negatif kepada perniagaan. Jika ekonomi meleset, menyebabkan kegiatan ekonomi negara akan menurun. Kalau kita lihat perniagaan, hasil jualan merosot dan seterusnya perniagaan akan mengalami keuntungan turut berkurangan. Perniagaan perlu menyesuaikan visi, misi dan objektif perniagaan dengan keadaan ekonomi semasa. Baik, seterusnya kita lihat faktor luaran yang kedua, yaitu sosio-budaya. Sebarang perubahan sosio-budaya sesebuah negara akan mempengaruhi permintaan sesuatu produk. Sosio-budaya ini kita boleh kaitkan dengan nilai budaya. Budaya, sosial, amalan hidup, etika, dan juga mungkin ada sedikit perubahan dari segi populasi penduduk. Ini semua dikaitkan di bawah sosio-budaya. Perniagaan perlulah mengetahui dan perlu memahami cara hidup, cita rasa, ataupun amalan hidup pelanggan untuk membuat perubahan VMO. Keberbagaian agama dan budaya akan memberikan kebaikan kepada perniagaan, di mana perniagaan itu akan menghasilkan berbagai produk mengikut cita rasa pelanggan. Kita lihat faktor luaran yang ketiga, yaitu dari segi teknologi. Memang tidak dinafikan pada zaman sekarang ini, teknologi adalah sangat penting. Teknologi baharu dan canggih sangat memberi kesan positif kepada sesebuah perniagaan. Perniagaan semakin cekap, penyebaran maklumat pun semakin pantas, dari segi kos-kos operasi semakin berkurangan, dan pastinya produktiviti dan keuntungan perniagaan akan meningkat. Perniagaan perlu menyesuaikan VMO dengan perubahan teknologi yang ada. Seterusnya kita lihat faktor luaran yang keempat, yaitu undang-undang. Undang-undang adalah penting yang disediakan oleh kerajaan
untuk mengawal aktiviti perniagaan dan seterusnya dapat melindungi pengguna. Perniagaan perlu menyesuaikan dengan keadaan undang-undang yang sentiasa berubah-ubah ni, dengan VMO yang ada.